insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabi jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Wa qad faza muttaqun. Allah ta'ala hikmataka wa anshur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukru ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhimul dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jumpa lagi untuk pengisian subuh tazkirah selepas subuh, kitab buku daripada Brunei, Jambatan ke Akhirat, insyaallah. Jambatan ke Akhirat, masih lagi bab pertama, iaitu tajuk bab pertama masih tak habis lagi, daripada Allah datang dan kembali kita kepadanya, insyaallah. Daripada Allah datang dan kepadanya pula kita kembali, insyaallah. InsyaAllah kita share sama-sama. Mohon share, insyaallah. Mohon sama-sama share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah sama-sama share pagi ni. Tengok sambungan semalam, pahala sabar. Pahala sabar itu sesungguhnya besar. Ia menjadi ukuran kepada kekuatan agama seseorang. Hadis Nabi SAW menyebutkan, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Maksudnya, diuji seorang itu atas kadar agamanya, yakni setakat mana kekuatan agamanya. Orang tu diuji sabarnya, diuji kadar agamanya seorang itu, yakni setakat mana kekuatan agamanya. Berkata seorang daripada kalangan orang-orang soleh bahawa sabar itu terbahagi kepada tiga. Sabar itu terbahagi kepada tiga. Pertama, sabar yang membawa kepada sampai 300 darjat. Iaitu, kedua, sabar yang membawa kepada sampai 600 darjat. Yang ketiga, sabar yang membawa kepada sampai 900 darjat. Ulama ni membagikan tiga. Orang-orang soleh membagikan sabar itu kepada tiga, iaitu pertama, sabar membawa kepada sampai 300 darjat. Yang kedua, sabar membawa kepada sampai 600 darjat. Yang ketiga, sabar yang membawa kepada 900 darjat. Adapun sabar yang 300 darjat ialah sabar mentaati Allah, sabar kerana mendirikan sembahyang, sabar kerana mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik, dan sabar kerana menghubungkan silaturahim. Ini level pertama. Level peringkat pertama sabar, yakni sabar mentaati Allah. Taat betul-betul dengan Allah. Yang kedua, sabar kerana mendirikan sembahyang.
Waktu taat dengan Allah Ta'ala, kita ada bab sabar lagi. Waktu solat, kita masih lagi taat. Waktu yang ketiga, sabar kerana mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Itu pun kita panggil sabar. Nak bercakap tu, kita berfikir. Tidak boleh bulldoze saja bercakap. Dan yang keterusnya, sabar kerana menghubungkan silaturahim. Hebat macam mana ibadat kita, bab silaturahim tak ada, habis. Tu sabar peringkat pertama. Sabar peringkat kedua, sabar yang 600 darjat pula ialah sabar kerana menahan diri dari melakukan perkara-perkara maksiat. Seperti melihat orang minum arak tetapi kita tidak minum. Melihat orang berjudi tetapi kita tidak berjudi. Melihat orang berkonsert tetapi kita tidak berkonsert, dan lain-lain lagi. Itu dipanggil sabar yang peringkat kedua, iaitu sabar sabar kerana menahan diri, 600 darjat. Tahan diri kita. Tadi yang pertama untuk bab 300 darjat, yang mentaati Allah, sabar mendirikan sembahyang, sabar mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik, dan sabar kerana menghubungkan silaturahim. Peringkat atas lagi, iaitu sabar 600 darjat, dipanggil sabar menahan diri daripada perkara-perkara maksiat. Seperti melihat orang minum arak tetapi tidak minum arak. Melihat orang berjudi tapi tidak berjudi. Melihat orang berkonsert tetapi tidak berkonsert, dan lain lagi. Itu peringkat kedua, iaitu 600 darjat. Sabar yang mempunyai darjat tertinggi, yakni 900 darjat. Tadi kedua, kedua ialah sabar. Ini pertama 900 darjat. Apa dia? Sabar yang berlaku pada ketika mula-mula ditimpa bencana atau di saat awal menerima ujian. As-sadamatu as-sadamatu ula. Sama ada bencana itu menimpa dirinya, hartanya atau anaknya, dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Level atas sekali, iaitu sabar 900 darjat, kata orang-orang soleh atau alim ulama. Apa dia? Sabar berlaku ketika mula-mula ditimpa bencana. First time bertembung dengan bencana, atau di saat awal mula menerima ujian. As-sadamatul ula, sama ada bencana menimpa dirinya sendiri, hartanya atau anaknya, dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nak kembali pada Allah Ta'ala. Bab sabar, 3 peringkat. Ingat yang pertama sabar 300 darjat, yang kedua 600 darjat, yang ketiga 900 darjat. Yang paling tinggi 900 darjat. Pasal apa? Kita berjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Sabar berlaku pertama kali ditimpa diri sendiri, iaitu bab bencana ataupun hartanya ataupun mati anaknya. Contoh. Yang kedua, darjat 600 darjat, iaitu sabar menahan diri pada bab maksiat. Tahan diri pada bab maksiat. Dah depan mata, tapi masih boleh tahan lagi. Sabar menahan diri pada maksiat 600 darjat. Yang bawah sekali, iaitu sabar ketika mentaati Allah, sabar ketika solat, sabar ketika beribadah, ataupun sabar ketika mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik kerana menghubungkan, sabar juga menghubungkan silaturahim. Kita kat mana level kita? Allah tak uji lagi sampai ke level 900 darjat. Itu bab sabar, 3 peringkat bab sabar. Meninggal dalam menuntut. Penulis bertanya, kenapakah ayah dan ibumu tidak mesti sabar
sedangkan kepergianmu dalam keadaan paling baik di mana masa itu kau adalah seorang penuntut. Ya. Penulis ni kehilangan anak. Waktu anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut adalah sedang menjadi penuntut ilmu. Hadis Nabi SAW ada menyatakan perkara ini. Iza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hazihil ha'alati mata wa huwa syahid. Maksudnya, apabila datang maut kepada seorang penuntut ilmu dan dia meninggal dunia atas keadaan ini, dia adalah syahid. Hadis riwayat Al-Bazzar daripada Abu Zar dan Abu Hurairah Kaz Al-Umar. Ya, hadis menyatakan bila datangnya maut kepada seorang penuntut ilmu dan dia meninggal dunia atas keadaan ini, dia adalah syahid. Inilah juga dikatakan oleh Sahib As-Samah Al-Syekh Dr. Nasr Farid Muhammad Wasil yang masa itu menyandang jawatan mufti kerajaan Mesir ketika ayah di dalam lawatan rasmi lisan pada 29/2000. Perkara ini timbul apabila kami berbual sambil bertanya keadaan masing-masing. Dia bertanya kepada ayah, berapakah anak saudara? Setelah memberitahu bilangan, ayah pun menambah, seorang daripada mereka baru saja meninggal dunia. Tolonglah Tuhan doakan dia semoga rohnya bersama-sama orang yang beriman. Mendengar itu, raut wajahnya segera membayangkan kesedihan dan simpati yang mendalam. Lebih-lebih lagi bila diterangkan kepadanya anak penulis tersebut baru saja menghabiskan pengajian di bidang bahasa Arab. Dia lalu berkata sambil menahan sebab, insya-Allah anak saudara syahid, Allah amat sayang kepadanya. Ya, diceritakan ya, ulama jawatan mufti Mesir, ya, mufti Mesir tahun 2000 menyatakan anak penulis ni mati dalam keadaan syahid pasal sedang pengajian bahasa Arab. Tanpa disedari, ya, penulis menitis air mata. Perasaan pilu dan gembira bercampur baur. Penulis gembira kerana seorang daripada ulama besar telah menyebut baik tentang diri anak tersebut. Sebutan seumpama itu tidak syak lagi menjadi doa bagi anak tersebut, insya-Allah. Begitu juga dalam ucapan-ucapan takziah yang penulis terima daripada dalam dan luar negeri. Mereka semuanya adalah mendoakan anaknya. Termasuk di antara mereka, ya, pensyarah universiti dan tempat dia mengaji. Beberapa mufti di Malaysia dan lain-lain setengah juga ada yang belum pernah ditemui. Ucapan takziah juga diterima daripada beberapa perwakilan asing di negara Brunei Darussalam. Ini semua adalah nikmat anak penulis. Simpati daripada orang yang ikhlas dan adalah nikmat. Doa daripada sahabat-sahabat, orang-orang yang saleh, khasnya semua itu nikmat belaka. Penulis dan isteri terhibur dengannya. Semenjak daripada berita kematian anaknya diterima, ibu isteri pada penulis asyik mengulangi omelannya, adakah anak kita teringat pesanan kita untuk selalu membaca. Yang dimaksudkan teringat di sini ialah ingat kepada Allah. Ingat untuk membaca ayat-ayatnya atau membaca doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan selain itu yang paling menekan lagi, adakah anak mereka setelah diserang balung, dia ingatkan Allah Ta'ala. Menurut rakan-rakannya, dia sempat lagi naik ke darat dan bertanya kepada seorang, apa yang boleh dibuat untuk menghilangkan bisa balung tersebut. Diceritakan sini, dia telah mendapat nasihat yang bukan menyelamatkan, iaitu bila mana kau disuruh basuh ni dengan air paip biasa, apalagi sebaik-baik saja dibasuh kau
telah pengsan dan tidak sadarkan diri sampai meninggal. Kata seorang racun binatang tersebut, pantang dibasuh dengan air tawar, dengan air masin tidak mengapa, atau dengan pasir pantai atau abu dapur. Ini cerita penyakit anak tersebut di lautan. Cerita ini menyedihkan benar-benar penulis, terutama ibunya. Namun penulis masih mengagumi ibunya kerana dia benar-benar seorang ibu yang beriman. Dia tidak seperti kebanyakan orang perempuan. Hatinya cukup wajar. Dia tidak menangis sambil meratap-ratap, jauh sekali melolong-lolong atau menarik baju atau tidak. Dia tetap waras. Kata-katanya biasa dan pergerakannya normal, menggambarkan kesabarannya sangat istimewa, jika pun bukan luar biasa. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata kesal, walaupun sepatah, seperti mengapakah engkau ke Pangkor, hai anak? Mengapakah tak terus balik saja ke Brunei selesai ujian? Tidak. Ibunya tidak pernah mengomel atau bersungut seumpama itu. Yang disebutnya adalah perkara agama. Masa anak kita menghampiri ajalnya, adakah dia teringatkan Allah, ataukah hanya menjerit kesakitan kerana angkara binatang tersebut? Penulis amat tertekan mendengar kata-kata ibunya. Betapalah tidak, kerana perkara yang disebutnya itu adalah satu perkara besar, perkara akhirat. Bukankah mati itu suatu musibah, sebagaimana firman Allah, fa asabatkum musibatul maut, Al-Ma'idah ayat 106. Maksudnya, lalu kamu pun ditimpa musibah kematian. Berkata ulama, mati adalah sebesar-besar musibah ataupun bala ataupun ujian. Dalam menempuh alam laut, adakah kau, wahai anak, ingat atau teringat kepada Allah? Inilah kemuskilan ibumu. Tetapi siapakah yang dapat menjawab atau menjelaskan? Sebenarnya penulis juga turut gemetar dengan soalan itu, kerana ianya paling menentukan bahawa siapa juga yang ingatkan Allah sampai ke saat ajalnya, orang itu memiliki pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sebaliknya, yang lupa terhadap Allah pasti berlainan natijahnya. Untuk meringankan tekanan atau bebanan emosi, penulis hanya mampu berkata, aku percaya anak kita tidak lupa. 26 tahun kita telah mendidiknya. Tanda-tanda soleh ada padanya. InsyaAllah. Anak yang soleh tidak akan dihampakan oleh Allah daripada mengecapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin penulis pada anaknya sendiri. Dah didik daripada awalnya. Itu saja yang terdaya penulis ucapkan untuk menghiburkan isterinya dan juga memujuk perasaan dirinya sendiri. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui adalah juga maha mengasihani hamba-Nya. Kira-kira lewat seminggu dari tarikh pemergian anaknya tersebut, sebelum masuk waktu sembahyang subuh, isteri penulis dengan sebab memberitahu penulis, alhamdulillah, ada mimpi baik, anak kita Muhammad Izzat menemuiku. Apa hal penulis? Apa cerita? Ditanya penulis dengan tidak sabar. Dia datang dengan berkain pelikat dan berkata, Ibu, Izzat ingat, Izzat indah. Izzat indah lupa, malah Izzat baca ayat Al-Kursi, jelas ibunya. Alhamdulillah, menemui anaknya dalam mimpi, dan ayah penulis cepat-cepat menyambut, tengok anaknya, insya-Allah dia akan menetap jadi taruhan kita di akhirat. Ujar penulis seperti menempelak ibunya. Lega dan terubatlah hati dengan mimpi isteri penulis tersebut. Kerisauan ibu ataupun kerisauan isteri penulis adalah kerisauan seorang ibu yang beriman.
Dia mahu anaknya ingat Allah, ingatkan Allah, terutama di saat-saat maut, di saat-saat maut sedang menjemput. Dia mahu anaknya ingatkan Allah. Hanya ibu yang risau tu bukan lain, mati tetap mati, tetapi dia mahu anaknya betul-betul ingatkan Allah walaupun dalam saat maut sedang menjemput. Orang yang akan meninggal atau hampir meninggal, janganlah dia lupakan Allah. Ingatilah Allah sebaik-baiknya. Sebutlah namanya banyak-banyak. Mintalah kasihan daripada Allah. Mintalah rahmat. Mintalah perlindungan dan keampunannya. Di mana semua ini kita buat ialah atas dasar takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila rasa takut dan gerun ada, maka datanglah penyesalan. Setelah menyesal, seorang hamba itu pasti rebah di depan Rabbul Izzah dengan taubatnya. Ya, inilah rahsia takut. Ya, dia bimbangkan bab kematian, bimbangkan azab Allah Ta'ala, kita akan merasa takut seamat-amatnya. Daripada takut itulah kita akan gerun, maka datanglah bab penyesalan. Dan setelah menyesal, hamba itu akan pasti rebah di depan Allah dengan taubatnya. Rasulullah SAW ada memberitahu melalui hadis kursi, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini faman khafani fi dunya amantuhu fil akhirah wa man aminani fi dunya akhaftuhu fil akhirah. Hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah. Maksudnya, tidaklah aku himpunkan atas hamba-Ku dua ketakutan, dan tidak juga aku himpunkan kepada baginya dua keamanan. Barang siapa yang takutkan aku di dunia, aku amankan dia di akhirat. Dan barang siapa yang aman, yakni tidak takut kepadaku di dunia, aku takutkan dia di akhirat. Ini sabda Rasulullah SAW, ya, ceritakan, ya, tidaklah kita, ya, Allah Ta'ala himpunkan kita atas hamba-Nya dua ketakutan, juga aku himpunkan baginya dua keamanan. Barang siapa takutkan Allah Ta'ala di dunia, Allah amankan dia di akhirat. Aduh, cari jalan kita untuk ketakutan dengan bab Allah Ta'ala di dunia. Bimbang besok di akhirat kita diamankan. Aduh, dapat diamankan. Pasal apa? Bimbangkan akhirat. Tapi kalau kita aman awal-awal di dunia, selesa sangat di dunia, akhirat kita ketakutan. Bukan takut lagi, gerun kita, azab seazab-azabnya. Taubat dah terlambat. Ini diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Selain itu, anak penulis dengan adanya ingatan, rasa takut dan taubat terhadap Allah, maka sudah barang tentu akan menyusul pula dalam hati sanubari perasaan baik sangka terhadap Allah, bahawa dia dengan segala sifat Rahman dan Rahimnya akan mengampunkan kita. Bila ada bab takut, bila ada bab rasa takut dan taubat terhadap Allah, maka sudah ada bab, sudah tentu akan menyusul dalam hati kita, sanubari kita, perasaan baik sangka terus pada Allah Ta'ala, bahawa dia dengan sifat Rahman, sayangkan Allah Ta'ala. Apa? Allah tu pemurah, Allah tu amat penyayang. Allah ya Rahim, ya Rahman. Itu namun untuk mengampunkan diri kita. Ini penting kepada anak penulis, menyuburkan, ya, mengingatkan kita, menyuburkan perasaan baik sangka terhadap Allah itu amatlah dituntut, kerana harganya sungguh mahal, iaitu syurga. Sebagaimana hadis Nabi SAW,
la yamutanna ahadukam hatta yahsuna zannuhu billahi ta'ala fa inna husnadh zan billahi ta'ala samanul jannah. Maksudnya, janganlah mati seseorang kamu sehinggalah dia berbaik sangka dengan Allah. Adapun baik sangka dengan Allah itu harganya ialah syurga. Ni hadis riwayat Al-Hindi Kaz Al-Ummal jilid 3 muka surat 177. Maksudnya, cari jalan untuk kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Tak ada lain balasannya ialah baik sangka adalah balasannya syurga. Baik sangka terhadap Allah itu amat dituntut kerana harganya sungguh mahal, yakni syurga. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, janganlah mati seorang kamu sehinggalah dia berbaik sangka dengan Allah. Adapun baik sangka dengan Allah itu harganya lah syurga. Hadis lain menjelaskan lagi seterusnya sebuah hadis lain yang bermaksud, jika kamu mahu akan aku khabarkan kepada kamu apa yang mula-mula Allah akan bertanya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Dan apa pula yang mula-mula mereka itu menjawab. Jawab mereka, bahkan wahai Rasulullah. Lalu baginda pun bersabda, sesungguhnya Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, adakah kamu suka berjumpa denganku? Jawab mereka, bahkan wahai Tuhan kami. Berfirman Allah bertanya lagi, kerana apa? Menjawab mereka, kami telah pun mengharap-harap kemaafan dan keampunanmu. Iaitu oleh kerana baik sangka mereka mengharap-harapkan keampunan Allah itu. Maka Allah berfirman, memang telah wajib bagi kamu keampunanku. Tu, orang yang cepat baik sangka dengan Allah Ta'ala, wajib Allah maafkan ataupun diberi ampun. Habis bab baik sangka, terus masuk dengan bab syahid akhirat. Sikit lagi. Penulis cukup yakin dan pasti, bab syahid akhirat, bahawa anaknya adalah seorang anak yang taat. Dari kecil lagi tanda-tanda ketaatan itu sudah nampak zahir. Antaranya penulis nampak anaknya amat committed dengan ibadat, sering-sering menjadi imam kepada keluarga dan kawan-kawannya, serta tidak pernah berbohong walaupun sepahit mana kebenaran itu. Inilah di antara ciri-ciri keistimewaan yang sukar penulis lupakan. Penulis sungguh bangga, tetapi bukanlah di hadapan siapa-siapa, malah hanya di hadapan Allah. Penulis percaya kerana sifat-sifat saleh anaknya, sifat-sifat saleh anaknya, makanya Allah mengambilnya dengan cara serta dalam keadaan yang menguntungkan bagi anaknya. Kelihatannya memilukan, namun rupa-rupanya dia, anak penulis tersebut, adalah termasuk orang-orang yang mendapat syahid akhirat. Kita dah mendidik macam-macam, tapi kadang-kadang bila Allah sayang sangat, diambilnya terus. Maksudnya kita ni jangan bimbang pasal apa, anak tu terus dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Qurtubi dan As-Suyuti, orang syahid ma'rakah yang mati kerana berperang di jalan Allah, tiadalah datang tanya kepadanya di dalam kubur. Maka demikian itu pula orang yang syahid akhirat, iaitu tidak datang tanya dan seksa padanya. Ni orang yang mati syahid tidak diseksa, tidak di apa-apakan waktu di kubur. Pasal apa? Mati ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang terlepas daripada kesusahan alam kubur, maka sesudah itu dia akan lebih senang dan mudah. Stesen pertama dah stesen kubur, sebelum ke akhirat. Sebelum satu lagi alam, kita melalui alam kubur. Bila alam kubur tu settle, proceed, tak ada soalan, yang kemudiannya ringan seringan-ringannya.
Bagaimana penulis katakan dia mendapat, anaknya mendapat syahid akhirat itu? Berkata Syekh Lukhani dan Syekh Abdus Salam dalam Sya'r Ithab Al-Maurid, telah warid daripada Nabi SAW bahawa terdapat 40 jenis orang yang dikecualikan daripada fitnah huru hara kubur huru hara kubur. Ada 40 jenis orang yang dikecualikan daripada fitnah ataupun huru hara kubur. Antaranya yang pertama, orang yang mati dalam menuntut ilmu syar'i. Berkata ulama, tiada di antaranya dan para nabi melainkan darjat yang satu. Itu salah satu jenis orang yang mati syahid, orang yang mati di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, mati dalam keadaan dagang atau merantau. Orang yang begini diluaskan kuburnya. Orang yang merantau atau orang yang musafir. Yang ketiga, mati dia terkam binatang buas, digigit dan seumpamanya oleh binatang yang beracun atau mati kerana racun. Itu pun dipanggil mati syahid. Ketiga-tiga jenis dan cara kematian ini sekaligus berlaku pada anak penulis. Artinya, kematian tidak syak lagi adalah di dalam kategori syahid akhirat. Penulis gembira, isteri penulis gembira. Mereka banyak-banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Redalah penulis, redalah ibu isteri penulis melepaskan anaknya. Semoga benar-benar di dalam akhirat, dalam rahmat, ya, di akhirat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama Hambali, syahid akhirat yakni yang bukan kerana peperangan menentang kaum musyrik terdapat lebih daripada 20. As-Suyuti pula 30. Sementara ada ulama pula menghitungkannya sampai 40. Ni jenis-jenis syahid akhirat. Selepas 3 yang disebut di atas, disebutkan lagi beberapa yang lainnya. Mati kerana ta'un, mati kerana sakit perut, mati kerana tenggelam yakni lemas, mati kerana terbakar, mati di bawah runtuhan, mati perempuan dalam nifas atau mati bersalin, mati anak dara yang belum pernah disentuh lelaki, mati orang sembahyang duha, mati orang puasa 3 hari tiap-tiap bulan, mati orang yang tidak meninggalkan sembahyang witir sama ada ketika berada dalam negeri maupun ketika musafir, mati orang yang menerima amanah Allah di muka bumi yakni mati ulama, mati kerana mempertahankan darah yakni nyawa, mati kerana mempertahankan harta, mati kerana mempertahankan keluarga, mati orang yang membaca pada pagi-paginya 3 kali a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, surah Al-Hashr, ya, dan 3 kali akhir surah Al-Hashr, iaitu lau anzalna zal Quran, lau anzalna hadzal Quran ana jabalin, ya, surah Al-Hashr ayat akhir hingga akhir, akan mewakilkan Allah Ta'ala 70,000 malaikat untuk mengucapkan selawat, yakni memohon rahmat di atasnya, sehingga petang. Jika dia mati pada hari itu, dia mati syahid. Begitu juga orang yang membaca bacaan yang sama pada petang hari akan mendapat ganjaran seumpama itu juga. Mati orang yang sentiasa dalam wuduk, iaitu ada air sembahyang. Mati orang yang melazimkan malamnya dengan membaca Tabarakallazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Jika dia luput pada malam, diqadakannya pada siang hari. Mati pada malam atau hari Jumaat dan lain-lainnya. Wallahu alam. Habis bab kembalinya kita pada Allah. Ya, kembalinya kita kepada Allah, ya. Datang kita kepada Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Habis bab 1 pagi ini. Kita akan sambung pagi besok insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Bab nombor 2 daripada Brunei, iaitu bab mati adalah perkara besar. InsyaAllah jumpa pagi besok. Tajuk kedua iaitu mati adalah perkara besar. InsyaAllah. Sudah Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahhi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina waqdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Tahassana bi zati wal jabarut wa tasanna bi malakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmilana. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Surau Firdaus, Jalan Murni 3, Sarjana Impian. Petang ni kuliah maghrib, insya-Allah.